Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Bersama saya Cikgu Fitri aka Mr. Fik. Okey, hari ini saya nak berkongsi satu perkara berkaitan dengan kerja lapangan geografi untuk murid-murid tingkatan 1, 2, 3 dan 4 yang menggunakan sukatan baharulah KSSM. Okey. So saya namakan perkongsian hari ini berkaitan dengan kerja lapangan. Okey, kerja lapangan sebagai kerja lapangan geografi edisi khas. Okey, edisi khas. Kenapa edisi khas? Saya mendapat beberapa feedback dah, pertanyaan daripada rakan-rakan guru dan murid-murid berkaitan dengan situasi semasa negara kita, berkaitan dengan kesihatan. Jadi saya tak nak ulas pasal tu. Cuma situasi SOP dan sebagainya, PKPP, membataskan murid-murid dan guru-guru untuk melaksanakan kerja lapangan. So saya berkongsilah dengan rakan-rakan guru dan murid-murid berkaitan dengan bagaimana nak laksanakan kerja lapangan dalam situasi yang agak menyukarkan lah. Saya tak kata ia sukar, tetapi agak menyukarkan. So ini adalah pandangan peribadi. Pandangan peribadi ya, ingat, pandangan peribadi. Tidak mewakili mana-mana pihak lah. Pandangan peribadi saya sebagai seorang guru mata pelajaran geografi lah. So kita tengok sekarang keadaan menyukarkan murid-murid untuk melaksanakan kerja lapangan, terutama dalam kaedah kajian lah. Kaedah kajian, biasa kalau kita jumpa kaedah kajian, kita memerlukan pemerhatian dan soal selidik. Macam mana nak jalankan pemerhatian dan soal selidik dengan mengikuti SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lah. So kalau pemerhatian tu saya rasa tidak menjadi masalah lah. Tidak menjadi masalah sebab setiap hari murid-murid dan guru-guru membuat pemerhatian di sekitar kawasan tempat tinggal ataupun sekolah, sambil-sambil bawa kereta ataupun murid-murid bawa bas pula, naik bas, naik kereta, ayah hantar ke sekolah ataupun petang-petang pergi ke mana-mana, mesti lalu kawasan-kawasan pertempatan lah, terutama kawasan tempat tinggal sendiri ataupun sekitar kawasan sekolah. Yang suka sikit adalah berkaitan dengan soal selidik. Soal selidik mungkin agak sukarlah untuk melaksanakan soal selidik. Tapi sebenarnya soal selidiknya senang, sebab soal selidik biasanya memerlukan tidak ramai responden. Mungkin dalam 10 orang pun sudah memadai. Kalau guna soal selidik di sekitar kawasan kejiranan, contoh 10 biji rumah depan belakang kiri kanan pun dah memadai lah untuk memenuhi 10 orang responden untuk borang soal selidik. Kalau pemerhatian boleh follow ayah naik kereta ataupun sambil pergi ke sekolah. Boleh membuat pemerhatian di kawasan kajian kita. So selain daripada itu, murid-murid juga ataupun guru-guru boleh mencadangkan murid-murid melalui pengetahuan sedia ada. Pengetahuan sedia ada. Saya bagi contoh. Kalau murid-murid tingkatan 2 dia ada belajar tentang pengangkutan. Pengangkutan. So kalau pengetahuan sedia ada murid kaitkan dengan konten ataupun ilmu yang diterjemahkan dalam buku teks, boleh guru-guru boleh merangsang idea ataupun minda murid dan kaitkan dengan apa yang ada di sekitar mereka. Contoh saya bagi pengangkutan. Apakah jenis pengangkutan yang terdapat di tempat tinggal? Contoh, mungkin kawasan tempat tinggal tu ada jalan raya. Jalan raya itu adalah pengangkutan darat. So boleh bersoal jawab dengan murid, apakah kepentingan jalan raya di kawasan tempat tinggal. Mungkin kalau tengok buku memudahkan perjalanan, memudahkan pengangkutan, memudahkan untuk mengangkut barang, memudahkan perhubungan melalui jalan darat. Dan kaitkan ada tak kat kawasan tempat tinggal tu pengangkutan darat? Saya rasa kat Malaysia ni tak ada lah, kecuali kawasan-kawasan pedalaman di
Sabah Sarawak ataupun pedalaman Pahang dan sebagainya. Okey. Kalau ada jalan raya, apakah pentingan jalan raya tu kepada masyarakat dekat kawasan tu? Okey. Mungkin memudahkan pergerakan antara satu tempat dengan tempat yang lain, ataupun mungkin memudahkan mengangkut barang. Mungkin kawasan itu adalah kawasan laluan utama kenderaan. Okey. Sebagai contoh, saya duduk di Bentong ni, kawasan pertempatan saya ni ada jalan raya, okey, dan menjadi laluan utama kepada pergerakan kenderaan yang menghubungkan antara pantai barat dengan pantai timur semenanjung Malaysia. Okey, itu kepentingan dia. Okay, apa masalah yang wujud pengangkutan darat dekat kawasan tempat tinggal? Mungkin kalau masalah yang wujudnya kesesakan lalu lintas, terutama pada musim perayaan. Okey, itu contoh. Okey, contoh. Apa langkah dia? Langkah untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas tu. Okey. Nah, langkah dia mungkin kita boleh buat mengadakan ataupun menyediakan jadual perjalanan. Okey, pihak berkuasa seharusnya menyediakan jadual perjalanan kepada pengguna jalan raya untuk mengurangkan kesesakan. Okey, saya tak bagi banyaklah poin kan. Nanti kalau bagi banyak poin, nanti kan murid-murid tiru pula ayat yang saya bagi ni. Okey, ini sebagai pengembangan idea. Okey. So, kalau nak kata sukar nak jalankan kerja lapangan disebabkan oleh situasi semasa negara kita ni, saya rasa ia tidaklah sukar sebenarnya. Okey, tak sukar. Cuma kita kena main peranan sebagai guru, ataupun kalau saya sebagai guru, kita rangsang minda murid-murid kita apa kaitan dengan apa yang dipelajari dalam buku. Contoh kalau tingkatan 2 tadi, pengangkutan, apa yang belajar dalam teori dalam buku tu, cuba kaitkan dengan situasi yang wujud di negara, di kawasan tempat tinggal mereka ataupun sekitar kawasan sekolah. Okey. Situ dah boleh buat kerja lapangan dan dah boleh dah susun. Okey. Apa isu yang wujud, apa tajuk yang sesuai, bagaimana nak rangka jadual kerja, bagaimana nak menentukan kaedah kajian dan seterusnya, sehinggalah kepada penulisan laporan. Okey, penulisan laporan. So ini adalah edisi khas. Okey, edisi khas. Untuk yang edisi yang biasa, saya ada buat siri-siri kerja lapangan siri 1, dah diterbitkan video sebelum ni, dan tak lama lagi, mungkin dalam sehari 2 lagi, saya akan terangkan berkaitan dengan siri 2 dan 3. Okey. So siri 2 tu lebih kepada bagaimana nak menentukan ataupun bagaimana nak menyusun jadual kerja dan bagaimana nak menulis penghargaan, pendahuluan, kawasan kajian, kaedah kajian dan seterusnya, bagaimana kita nak menghasilkan satu laporan kajian kerja lapangan yang mantap lah, yang mantap, yang boleh diguna pakai lah, sebagai rujukan ataupun kita sebagai pengkaji, murid-murid sebagai pengkaji ya. Kerja lapangan ni melatih murid sebagai pengkaji. Okey, itu saja. Okey, edisi khas berkaitan dengan kerja lapangan. Okey, tak susah sebenarnya, senang. Kita yang rasakan ia susah, menyebabkan ia menjadi susah. Okey, so jangan lupa bagi yang baru di channel Mr. Fit Channel, okey, boleh terus tekan butang like. Okey, tuliskan komen dekat bawah apa yang anda mahukan saya kongsikan bersama dengan anda, terutama guru dan murid-murid ataupun orang awam. Dan jangan lupa klik butang subscribe. Okey, subscribe Mr. Fit Channel. Ingat, subscribe itu adalah percuma, tidak perlu bayar. Klik butang subscribe adalah percuma. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Bye-bye.